Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ikram bin Muhammad Ghazali. Nombor metrik 10 DKM 21F 1038. Kali ini saya akan menerangkan tentang keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan mengharuskan penggunaan vaksin pencegahan penyakit demi memelihara kemaslahatan umum. Namun masih terdapat golongan anti-vaksin yang menolak keharusannya. Apakah peranan dan prinsip syariah yang bertepatan dengan isu tersebut? Okey, pertama sekali, pensyarah kanan. Nak haram buffer silap dah. Paksa rekod. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ikram bin Muhammad Ghazali. Nombor metrik 10 DKM 21F 1038. Kali ini saya akan menerangkan tentang keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan mengharuskan penggunaan vaksin pencegahan penyakit demi memelihara kemaslahatan umum. Namun masih terdapat golongan anti-vaksin yang menolak keharusannya. Apakah peranan dan prinsip syariah yang bertepatan dengan isu tersebut? Pertama sekali, vaksin dan imunisasi perlu dilihat dalam konteks rawatan kesihatan serta langkah pencegahan kepada penyakit kritikal, sekaligus tidak menyimpang daripada syariat Islam yang jelas mementingkan maslahat manusia di dunia dan di akhirat. Dakwaan mengaitkan kandungan vaksin dengan bahan tidak halal dan meragukan tidak sepatutnya terus diperbesarkan kerana Islam menyediakan panduan langkah pencegahan penyakit yang bukan bersifat sembrono, sebaliknya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Malah keputusan dikeluarkan Majlis Fatwa Kebangsaan yang menjelaskan hukum harus bagi penggunaan vaksin perlu diterima kerana selari dengan kaedah pencegahan dianjurkan Islam. Ini kerana ia bukan hanya ditentukan pakar perubatan, sebaliknya menimbang taraf pandangan para hukum syarak untuk menentukan suatu vaksin itu boleh digunakan atau sebaliknya. Hal ini tidak boleh dipandang ringan kerana terdapat kes kematian di negara ini yang dilaporkan akibat tidak melalui proses vaksinasi hingga memudahkan tersebarnya penyakit berjangkit khususnya yang berbahaya. Antara yang menggemparkan negara ialah kes demam campak membabitkan penduduk orang asli suku Batik di Hulu Terengganu pada penghujung Jun lalu yang mengakibatkan 4 daripadanya meninggal dunia. Ini disebabkan peratusan liputan imunisasi dalam kalangan masyarakat itu yang begitu rendah sehingga mudah wabak penyakit menular. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haji Basnan, nombor metrik saya 10 DKM 21F 1086. Pensyarah kanan, Akademi Pengajian Islam Contemporary Universiti Teknologi Mara UiTM Pulau Pinang, Dr. Muhammad Hafiz Mahyadin berkata syarak mengetengahkan konsep pencegahan penyakit sebagai langkah awal kesihatan dan kewajipan mendapatkan rawatan bagi mengekalkan kesejahteraan tubuh badan. Pencegah ialah wajib untuk kemaslahatan umum seperti hadis, apabila kalian mendengar wabak taun di suatu tempat, janganlah kalian pergi ke situ. Dan sekiranya ia merebak di kawasan kalian, janganlah keluar melarikan diri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang Arab Badui pernah bertanya kepada Rasulullah SAW sama ada boleh atau tidak mereka berubat apabila ditimpa penyakit. Baginda menjawab, wahai hamba Allah sekalian, bertaubatlah. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan suatu penyakit melainkan dijadikan bersamanya penawar. Hadis riwayat Tirmizi. Katanya, beliau berkata, ramai keliru dalam hal membabitkan perbezaan pandangan fuqaha berkaitan hukum berubat atau menerima rawatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Lutfil Hadi bin Abdul Syukur. Nombor metrik saya 10 DKM 21F 118. Okey. Secara umumnya, sebahagian ulama menyatakan hukum harus selain ada berpatangan afdal atau lebih utama berubat manakala tidak kurang mengaitkan afdal tidak berubat dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun, perbezaan pendapatan dalam kalangan ulama
itu merujuk kepada keadaan penyakit biasa yang bukan kritikal atau berbahaya serta boleh sembuh sendiri. Bagaimanapun, dalam kes darurat dan kritikal seperti polio, tetanus serta virus papiloma manusia HPV, semua fuqaha menegaskan hukum merawat sebagai wajib kerana menjaga keselamatan nyawa hif'al-nas yang menjadi antara elemen maqasid tujuan syariah, katanya. Sebarang pengenalan vaksin baharu, khususnya di tanah air, perlu mendapat kelulusan hukum pihak berkuasa agama seperti Muzakarah, Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Dalam isu halal haram membabitkan penggunaan vaksin, ia dilakukan dengan teliti seperti vaksin meningokokal meningitis untuk penyakit meningitis iaitu keradangan selaput otak dan saraf tunjang. Muzakarah Jawatan Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Majlis Malaysia ke-53 yang bersidang pada 27 November 2002 membincangkan sutikan pelalian vaksin itu. Muzakarah memutuskan hukum menggunakan pelalian meningokokal meningitis mengkevet yang diambil daripada sumber lembu adalah harus, manakala meningokokal meningitis momuman yang mengandungi unsur daripada babi diharamkan, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fidaus bin Amin. Nombor matrik saya 10 DKM 1F1070. Muhammad Hafiz yang juga ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Kedah berkata, kerajaan melalui Kementerian Kesihatan perlu mengambil langkah mewajibkan pengambilan vaksin demi kepentingan umum, manakala rakyat wajib mematuhi keputusan Waliul Am iaitu pemerintah. Beliau menambah kesedaran hal itu kepada golongan anti vaksin perlu diperluaskan supaya dapat membuka minda golongan itu, sekaligus mengelakkan mereka terdedah kepada pelbagai penyakit-penyakit yang kritikal. Golongan ini terkilaf kerana seolah-olah melihat isu ini seperti pengambilan makanan yang boleh dipilih sesuka hati. Dalam perspektif makanan, pengguna ada hak memilih, tetapi kita perlu sedar kerajaan masih berhak mengawal dan menetapkan jenis makanan yang terbaik serta selamat untuk orang ramai. Dalam asas syariah, ada disebut kelonggaran menggunakan sumber haram dalam rawatan dalam kes darurat, termasuk boleh mengakibatkan kematian dan keadaan kronik disebabkan ketiadaan sumber halal, sukar untuk akses dan keberkesanannya untuk memulihkan sesuatu penyakit, katanya.